Kes demam malaria semakin meningkat di Kelantan bermula Januari hingga kini. Untuk perinciannya, terus saja bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Amirul, silakan. Baik, terima kasih. Jabatan Kesihatan Kelantan JKNK meminta orang ramai supaya berwaspada dengan kes demam malaria di negeri ini yang dilaporkan meningkat sebanyak 84% bermula bulan Januari sehingga kini. Sebanyak 215 kes malaria dicatatkan setakat ini berbanding 117 kes tahun lalu. Pengarah JKNK, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, daerah Gomusang menjadi kawasan yang berisiko berdepan penyakit demam malaria selepas merekodkan jumlah kes tertinggi di negeri ini sejak Januari hingga awal September. Katanya, kes malaria tersebut disumbangkan oleh keadaan persekitaran termasuk sektor peladangan yang wujud di jajahan tersebut. Gomusang bukan kawasan yang berisiko ialah banyak kes yang telah dilaporkan di negeri Kelantan. 80% daripada Gomusang. Ini disebabkan oleh keadaan persekitaran, sektor peladangan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mengadakan aktiviti hari ini di sini kerana kita mahu masyarakat khususnya di Gomusang ini mengambil peranan aktif untuk sama-sama kami di Jabatan Kesihatan dan juga rakan-rakan seperti kami yang lain untuk sama-sama membuat pencegahan terhadap malaria. Jadi kita kenal bahawa sama ada warga asing ataupun warga tempatan yang pentinglah bagi mereka untuk pencegahan. Kerana walaupun kita mengesan daripada warga asing ataupun warga tempatan, chances untuk menyebarkan ataupun menjangkiti orang lain juga tinggi sekiranya ada vektor penyamuk di kawasan-kawasan yang berdekatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian sambutan Hari Malaria Sedunia peringkat negeri Kelantan di Dewan Serbaguna Ladang Sungai Terah, Gua Musang. Tambahnya, tiada kes kematian akibat malaria dilaporkan di Kelantan sepanjang tahun ini dan sekiranya mempunyai tanda-tanda demam malaria, setiap individu perlu terus pergi ke klinik berdekatan untuk mendapatkan rawatan awal. Bagi menyantuni jasa warga kerja yang akan bersara, Jabatan Penyiaran Kelantan RTM Kelantan mengadakan Majlis Jasamu di Kenang. Turut diraih 3 kaki tangan lain yang akan bertukar ke tempat baru. Timbalan Pengarah RTM Kelantan, Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam berkata, majlis berkenaan menjadi tradisi apabila ada kaki tangan yang akan bersara dan berpindah ke tempat baru. Ia sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang sentiasa komited serta membantu jabatan dalam pelbagai sudut. Harapan kita semoga mereka yang berpindah daripada Kelantan FM ini berjaya di tempat baru dan kepada pegawai kita yang telah bersara, selamat maju jaya dengan dunia baru yang akan ditempuh. Beliau berkata demikian selepas majlis Jasamu di Kenang di Auditorium Titian Murni, Kelantan FM. Sementara itu, kaki tangan yang diraih pada majlis itu terharu dan berterima kasih kepada RTM Kelantan. Selama saya bertugas ini selama 5 tahun, amat beratlah nak untuk tinggalkan RTM Kelantan ni. Banyak pengalaman bekerja di sini selama 5 tahun tu. Jadi saya harap Kelantan FM terus maju dan cemerlang di masa akan datang. Terima kasih Kelantan FM dan halalkan makan minum kami di sini. Saya merasa bangga kerana dijemput oleh Jabatan Penyiaran Kelantan untuk menghadiri majlis Jasamu di Kenang ni. Terima kasih kepada semua pihak pengurusan. Seorang pesara Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar memanfaatkan kemahiran membuat acar ikan kering untuk mencari pendapatan tambahan tanpa bergantung kepada wang pencen sejak 7 tahun lalu. Tengku Hayati Akmal Tengku Hitam atau mesra dengan panggilan Mokku Yati berkata, acar ikan kering yang dihasilkan itu mendapat permintaan tinggi sebagai pembuka selera. Menurut Mokku, lebih membanggakan acar ikan keringnya telah terbang sehingga ke Mekah, Arab Saudi dan Singapura. Katanya, acar ikan kering itu mempunyai gabungan rasa masam, manis masin dan pedas ditambah pula dengan bawang jeruk yang rangup.
kebetulan anak bertugas di sana, saya bekalkan pasal sana musim haji dia makan. Kalau di Madinah ni okey makanan, tapi bila di Mekah tu bila jemaah dah ramai makan dia kurang selera sikitlah. So jadi saya bekalkan anak dengan acakan kering. So setakat ni alhamdulillah. Kawan-kawan dia pun pernah rasa, dia kata oh sedap, dia kata memang pembuka selera lah. Mokku Yati memberitahu lagi bahan utama yang digunakan adalah ikan kering jenis cencaru, cuka, cili, lada, halia muda dan bawang merah halus yang diimport dari Thailand. Katanya, dia turut mendapat bantuan daripada anak-anaknya untuk mempromosikan acar ikan kering di media sosial. Sekian paparan dari Kelantan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Amrul Hafiz, terima kasih atas perbincangan itu.